Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughatil arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah dengan rahmat dan keampunan dan bimbingan dari Allah dapat kita berkumpul bersama pada malam ini dalam majlis ilmu. Saya minta maaf suara tak apa nak elok. Pagi tadi suara hilang. Esok tugas imam. Harap-harap esok sihat lah pagi esok. Okey, jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji. Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i jilid yang pertama pada muka surat 138. Boleh tak? Ada tak tanda lah? 138. Masih lagi kita dalam sunat-sunat azan. Tak tanda 138 tapi kat mana tak? Aja ada ni, ada tanda last. Cikgu ada cikgu? Yang nombor berapa cikgu? Nombor 5. 137. 138 ke 37? 139. Oh, 138. Oh, cik boh 138. Apa dia tak yang terbaru 139 cikgu? Betul lah, 139 Ustaz. Jadi kita dah masuk dah ni tentang ayat yang ke-9, yang ke-10 lah cikgu. Betul tak? 10. Okey, yang mana muka surat 139. Masih lagi dalam azan kita, dalam mana? Sunat-sunat azan. Yang ni sunat azan ni tak kira bukan Bilal je tau. Bukan Bilal je. Kita pun yang duduk rumah, kadang-kadang kita duduk kebun. Kan kita nak semayang, kadang-kadang kita duduk tempat homestay. Kan kita nak azan ni, nak semayang. Homestay, tempat yang tak ada orang, pergi berjalan. Kan ni cuti ni pergi berjalan. Yang ke-10. Tidak meleret ketika menyebut lafaz azan serta tidak berlagu. Ini adalah mazhab kita. Bahkan perbuatan tersebut adalah makruh. Lagu yang diperbolehkan lagu-lagu yang biasanya yang bersesuaian lah. Yang mana yang digunakan oleh muazzin. Biasanya muazzin yang mana yang lagu ni biasanya bersanad lagu dia. Lagu-lagu yang mengikut lagu-lagu yang dibenarkan syarak sahaja. Kadang-kadang kita belajar lagu daripada guru kita ke guru macam tu. Itu yang boleh perbolehkan. Dan yang mana yang 10 ni tak boleh meleret-leret. Yang ni disunatkan kita kalau direct lafaz tu yang mana jelas. Tak boleh kita macam dia menyambung. Biasa dengar suara orang yang cakap secara meleret. Mulut dia macam tak apa-apa nak buka sangat. Ada jenis orang yang cakap meleret. Suara dia cakap tu macam sama-sama. Dia cara bercakap. Azan tak boleh meleret-leret. Dan yang mana disunatkan sahaja. Lebih bagus. Bukannya kata tak boleh haram. Dia kata makruh kat sini. Bahkan tidak berlagu, lagu-lagu yang mana yang tidak bersesuaian. Lagu Siti Nurhaliza ke, lagu Hindustan ke, kan? Irama. Yang boleh irama yang tertentu. Biasanya irama jarhakah yang ada dalam taranum. Dalam taranum ada juga dalam azan. Ini masih kita tengok lagu dia sama lebih kurang juga. Itu diperbolehkan. Adapun lagu-lagu yang selain pada tu makruh untuk kita alunkannya dengan lagu-lagu yang tak sepatutnya lagi lah, yang menyalahi syarak, bahkan haram lagi. Bahkan perbuatan tersebut adalah makruh. Itu maknanya jelas azan tu jelas. Ini itu yang baru azan yang dituntut syarak. Yang ke-11, untuk azan subuh di masjid disunatkan dilaungkan oleh 2 orang Bilal. Ini kalau ikut daripada sunnahnya, itu kena ada 2 orang Bilal. Seorang melaungkan azan sebelum masuk waktu subuh dan seorang lagi azan setelah masuk waktunya. Dalilnya ialah hadis sahih Bukhari dan Muslim.
Ada dua kat sini, Sahih Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Itu waktu yang belum fajar shadiq. Itu. Makan dan minumlah, kata kamu sehingga kamu mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ni kita dah masuk dalam cerita tadabbur Quran kan. Dia satu orang yang hebat. Satu orang yang buta. Macam mana dia azan? Dia dipimpin oleh ahli keluarga Ansarnya. Dia muhajirin. Ibnu Ummi Maktum ni Abdullah bin Ummi Maktum. Dia adalah satu sahabat Nabi yang mana dia adalah anak saudara pada Khadijah. Ini cerita dia sikit lah. Dan dia bila mana masuk waktu azan, saudara Ansar dia muhajirin ni orang pindah daripada Mekah, pindah ke Madinah dan disaudarakan dengan Ansar. Ini orang Madinah. Mereka akan pimpin dia untuk bawa dia ke tempat azan. Ibnu Ummi Maktum. Adapun Bilal, dia azan pada azan yang pertama. Adapun kalau kat Mekah tu, bila azan yang pertama tu, sejam sebelum subuh. Kita setengah jam mungkin lah. 15 minit, kan ada 15 minit pun ada juga. Kalau lambat, Bilal lambat, dia 15 minit sebelum subuh. Jadi kalau waktu tu pendek, dekat sangat, dia lebih baik tak payah azan lah. Takut mengelirukan kan. Yang azan yang pertama, itu biasanya kita azan yang tidak ada as-salatu khairun minan naum. Itu azan untuk mengejutkan orang. Bagus azan yang pertama ni sebenarnya bagus. Sebab dia boleh, azan ni kita kata dia bukan saja untuk menunjukkan waktu bahawa dekat subuh. Kita setengah jam kan. Maknanya bila azan tu, kalau orang yang bangkit waktu azan tu, dia boleh siap-siap untuk pergi masjid. Tidak. Satu lagi, azan yang pertama ni sangat dituntut kerana bila azan berkumandang, syaitan akan lari. Yang kedengaran pada rumah kita, kadang-kadang bila kita tidur, waktu tu dah lena. Tidak. Siapa pernah terjaga banyak kali kalau letih pada waktu 4 ke 5 ke atas? 4 ke 5 tu dah tidur yang paling nyenyak. Antara tidur yang paling nyenyak. Sebab kalau tak bangkit subuh, memang susah untuk bangun subuh. Itu. Antara tidur paling nyenyak waktu tu. Kan waktu tu. Jadi bila kita azan, orang azan, maka syaitan akan lari. Syaitan akan lari. Kedengaran suara azan yang kuat tu, kadang-kadang kita boleh terjaga terlepasnya kita dari ikatan syaitan. Itu. Dan kita terjaga tanpa ada godaan. Itu. Biasanya lah. Kalau tuan-tuan nak alami, kan, kalau jemaah kita dapat alami, dengar azan yang macam tu, kemudian dia akan bangun dalam keadaan yang segar. Lepas tu kalau dia tidur balik, habis lah. Dia akan postpone 10 minit lagi, dekat azan kedua baru dah dia bangun balik. Itu sangat, yang itulah kata. Yang pertama tu biasa kita dengar kalau kita setengah jam awal. Kalau di Mekah tu biasanya, kalau di Tanah Arab biasanya sejam ataupun 50 minit, 40 minit awal. Untuk kejut orang, selain daripada tu dia boleh merungkaikan ikatan syaitan. Masa tu kalau kita bangun, kita akan bangun dalam keadaan yang segar, yang kita tak ada gangguan. Bangun terus waktu tu, terus siap untuk sembahyang subuh. Itu. Kalau setengah jam ni biasanya kita boleh siap masuk bilik air je lah. Masuk bilik air, mandi-mandi set. Siap-siap, azan kedua dah siap dah. Terus pergi subuh. Tak sempat tahajud dan sebagainya. Jadi kat sinilah. Azan yang pertama, itu azan pada malam hari, boleh makan minum. Ni Saidina Umar kata, makan minumlah kamu. Ketika mana kamu mendengar, ini ada satu lagi riwayat, ketika kamu mendengar azan Bilal. Ini Bilal azan sejam sebelum waktu subuh. Bila mana dah nampak fajar shadiq. Ini cahaya dari ufuk yang kita nampak. Bukan fajar kazib lah yang kita dah belajar kan. Fajar shadiq ni mana cahaya dia akan berterusan sampai ke siang, sampai ke pagi. Cahaya kemerah-merahan, putih macam tu. Dia ada dua cahaya, yang mana fajar kazib, yang mana sebelum tu. Pukul 5 macam itulah, pukul 4:30. Jadi bila nampak fajar shadiq ni, masa itulah Ibnu Ummi Maktum, satu orang yang hebat, satu orang yang buta. Dia dipimpin oleh keluarga angkatnya, kemudian ke tempat azan, kemudian dia akan melaungkan azan. Ini yang mana seperti apa, yang mana sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam.
Makan dan minumlah sehingga kamu mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Mana bila azan Ibnu Ummi Maktum ini menunjukkan bahawa subuh. Sunat ada 2 Bilal. Kalau kata kita tak ambil 2 Bilal, kita ambil 2 kali azan, itu pun termasuk dalam kita dah, bila kita belajar syariat, kita belajar fiqh, memadai kita mana kita dah hidupkan sunnah tu. Hidupkan sunnah yang dituntut. Sunnahnya sebenarnya bukannya, kalau kita tengok daripada dia panggil wajah dilalah. Ailah, sebabnya kat sini azan yang pertama, kedua yang dituntut adalah dalam dalil ni adalah hanya azan pertama dan kedua. Kalau ikut yang mana Nabi suruh 2 Bilal. Kerana Bilal yang pertama, yang tu mana yang pertama akan melakukan azan awal. Dia akan pergi awal. Yang kedua ni untuk azan subuh, bersedia untuk azan subuh. Mana dia memudahkan kerja lah dalam 2 orang Bilal. Jika dua orang Bilal untuk melakukan azan. Ini kalau mana waktu, kalau betul-betul dia 1 jam ataupun 50 minit awal lah. Waktu siap datang, waktu siap buka pintu. Macam tu. Jadi ini yang kita nak capai ke matlamat dia, bahawa masjid kita alhamdulillah dah capai matlamat kita. Matlamatnya iaitu sunnah. Kita dah buat azan sebanyak 2 kali. Setengah jam pun cantik lah kat situ. Okey, yang kedua 12. Disunatkan muazzin ni. Pendengar azan disunatkan diam. Hari ni pendengar azan, mana kita semua lah disunatkan diam, sunat. Dia tak sampai dalam mana inilah kata sunat diam. Kan tak sampai makruh lagi. Yang ni ada, kita tengok makruh pun lebih kurang lah. Ada berkata-kata ketika azan. Ini dalam mana bila azan dikumandangkan kan. Ada beberapa tempat yang boleh kita berkata-kata. Artinya kita jawab dengan 1 kali Allahu Akbar bila kita tengah menuntut ilmu. Satu orang pengajar tengah mengajar. Kalau orang tengah belajar baca Quran pun macam tu juga. Dia diperbolehkan jawab awal sahaja. Habis pada tu dia boleh jawab, qadakan jawab dia. Orang yang mana yang untuk berkata-kata ketika azan. Yang mana kat sini sunat diam. Tapi kalau dia berkata-kata, dia sembang, tapi dia jawab azan juga, macam mana? Tak jatuh, mana? Tak dapatlah pahala sunat. Tak dapat pahala sunat. Dia jawab dapat pahala sunat menjawab azan saja. Sunat diam tu dia tak dapat. Kerana sunat bagi orang yang mendengar azan adalah, pendengar azan disunatkan diam dan menelitinya serta mengucapkan apa yang dilafazkan oleh Bilal. Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu mendengar seruan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dilafazkan oleh orang yang azan, yakni Bilal. Sini ada 2 kategori dalam perkara sunat ni. Bila Bilal azan, kita jawab azan itu dapat pahala sunat. Jawab azan pahala sunat yang lain. Kalau kita diam, dapat pahala sunat atas kita diam meneliti apa yang dikumandangkan oleh muazzin. Kalau kita berkata-kata tapi jawab azan juga, kita sembang juga tapi jawab juga azan, dia tak dapat pahala sunat diam tadi, hanya dapat pahala menjawab azan. Lebih banyak sunat ni, banyak. Kita nak dapat semua kalau boleh. Biasalah kalau sembang ni kadang benda penting, waktu itulah dia nak sembang benda-benda yang penting. Sebab masjid ni adalah tempat penyatuan ummah, bukan untuk sembahyang saja, musyawarah dan sebagainya. Kita nak tahu berita tentang seseorang itu sakit ke apa, kita pergi masjid, jumpa kawan-kawan kita, baru kita tahu. Kat masjid juga tempat mana kita nak kenal sesama kita. Dia duduk lorong berapa? Lorong 12. Ni duduk mana? Jalan Bukit 7. Lorong ada macam-macam kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di sini. Tempat penyatuan ummah. Kat sinilah. Lepas tu kalau kita tengok imarahkan masjid ni dalam berbagai bentuk. Imarah dalam bentuk haisi dan ma'nawi. Haisinya kita yang secara mata melihat itu, kita mengimarah dengan menginfakkan duit kita. Kemudian sini yang mana binaan yang banyak, yang cantik-cantik, kemudahan, memudahkan para jemaah. Maknawinya program-program yang ada dalam masjid kita. Kita ada program apa? Ini Ustaz ada dengar ceramah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dan dia cakap, kalau kita nak bagi orang ramai datang, kita buat sebulan sekali, buat kambing panggang.
Buat kambing golek, mesti ramai orang datang. Tapi kena collect lah, collect awal. Collect, mesti ada orang nak collect. 5,000 lah. Kalau 5,000 dapat apa ekor? 10 ekor dapat kot. Lepas lebih lagi. Kita tanya Datuk Pengurusi gitu. Mungkin dia ni cara pengimarahan. Dia ada macam tu. Kalau kenduri biasa ni biasa lah. Kalau kenduri makan-makan ni memang itu salah satu tarikan. Alhamdulillah masjid kita berjaya. Kan? Tarik jemaah. Buat sebulan sekali kambing golek. Siapa nak sponsor? Collect tabung awal untuk kambing golek je. Itu. Buat. Nanti bukan kata orang-orang yang jemaah yang biasa je datang. Yang kecil manis teruk pun datang kau. Boleh bangun terus. Yang gaut pun dia seret kaki datang. Boleh datang juga. Kambing golek. Makan tak habis. Kan? Banyak buat lah. Tapi memanglah kos dah agak banyak. Ada satu tempat di Kuala Lumpur, di Selangor buat macam tu. Dan ramai jemaah sekarang ditarik. Salah satu tarikan lah. Dia makan lah. Sebab Nabi suruh. Memang Nabi suruh hidang orang makan. Masa di Madinah dulu. Nabi banyak suruh sahabat ni buat kenduri. Hidang. Tu ramai. Salah satu cara untuk tarik orang. Selain itu kita punya imarah dari segi ma'nawi ni. Yang mana yang perisian pengajiannya. Yang mana macam-macam lah. Kita ada program-program yang ada dalam masjid kita. Kuliah yang bermacam-macam kuliah. Kan? Okey, ini yang mana bila mana tentang sunat azan. Mana bila azan berkumandang disunatkan pada kita diam. Kalau kita tengah dalam bilik air macam mana? Nak jawab ke tak jawab? Tempat yang haram untuk sebut nama Allah, tempat yang makruh untuk sebut nama Allah di dalam bilik tandas, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang keji. Maka habis keluar pada tandas jawab azan. Itu juga dengan orang mengajar. Itu juga orang yang belajar. Orang yang tengah baca Quran. Dia tengah baca Quran. Nak jawab azan tak? Jawab azan sangkut lagi, sangkut. Berhenti Zat, jawab balik. Habis baca Quran tu habis, jawab azan lepas tu. Qadhakan jawab azan tadi. Itu diperbolehkan. Maka dapat tak pahala sunat tadi, dapat juga pahala untuk menjawab azan. Tapi lebih utama adalah diam jika kita tidak ada apa-apa benda yang kita hajat untuk kita cakap tadi, untuk kita bersembang. Kemudian, tetapi ketika muazzin yakni Bilal menyebut hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah, apa yang kita nak jawab? Hendaklah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Bila muazzin kata hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, jawab la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Setiap kali daungan 2 kali itu jawab 2 kali la haula wala quwwata illa billah. Apa maknanya? Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali milik Allah. La haula wala quwwata illa billah ni ada hadis yang sahih. Bila satu sahabat ini, tentang satu sahabat dia ditimpa kesusahan, maka Rasulullah suruh disebut banyak kali la haula wala quwwata illa billah. Sebut banyak kali, sebut kan, jadikan zikir. InsyaAllah Allah memudahkan urusan. Allah memudahkan urusan itu. Ada hadis yang panjang lah tentang la haula wala quwwata illa billah. Dalil ialah hadis Bukhari, yang mana dan Muslim, lafaz hadis oleh Muslim iaitu daripada Rasulullah. Ada satu dalil lagi. Apabila muazzin berkata marilah bersembahyang, hayya 'alas salah, dia hendaklah menjawab tidak ada upaya dan kekuatan kecuali milik Allah. Ini Nabi suruh kita jawab macam tu. Dan bila disebut marilah menuju kejayaan, hayya 'alal falah, dia hendaklah menjawab tidak ada upaya dan kekuatan kecuali milik Allah. Sama juga. Ada 2 hadis kat sini. Di akhir hadis tersebut disebut sesiapa yang berkata demikian yang lahir dari hatinya dengan ikhlas dan khusyuk, maka dia akan masuk syurga. Masuk syurga ni kalau kita tengok memang kita nampak macam senang, tapi dia lahir daripada hati. Macam mana kita nak letakkan hati kita ni ke tahap yang ikhlas dalam menyebut kalimah, antaranya la haula wala quwwata illa billah. Itu dalam tasawuf. Menyelami maksudnya pula, rasa dalam hati. Kadang-kadang kita, yang ni perbezaan zikir. Zikir di mulut tapi tidak di hati.
Tapi kalau di hati berzikir, di mulut akan keluarnya dengan sendiri. Hati ni sentiasa ingat Allah, mulut dia akan lafaz mudah. Tapi kalau mulut saja lafaz, tak masuk ke dalam hati, yang tu dia akan target hari-hari bila-bila tertentu untuk zikir. Tapi baguslah, itu dah ada peringkat. Kalau tasawuf ni dah ada peringkat 6 ke 7 peringkat untuk sampai maqam yang tertinggi tu. Dah sampai kena macam Rasulullah dan para sahabat. Apa yang sahabat dapat, kita nak dapat macam tu. Tapi memang tak sampai ke 6 ke 7 tu. Sampai ke 3 ke 2 je. Sampai 3 2 jadilah. Kan ada zikir kita susun, biarlah, tak apa. Allahu akbar, Allahu akbar. Pahalanya ada juga. Tapi pahala dia tak sama adalah dengan sahabat yang mengucap zikirnya itu berbanding dengan kita. Kan? Kita Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab apa? Sebab Nabi suruh lepas sembahyang. 33. Nabi tak suruh tak buat. Habis sembahyang tak ada lah. Sembahyang je. Dapat pahala sunnah tu. Tapi berbanding dengan para sahabat yang mana hatinya dah sampai ke makam yang mana ikhlas kerana Allah. Hatinya sentiasa wujud ikhlas. Dia dah dekat diri dengan Allah. Maka dia akan, tak kira habis pada tu pun, dia akan sebut juga zikir. Mulut dia akan sendiri berucap banyak kali melihat kebesaran Tuhan. Itu beza lah. Cuma ni sebab tu kita kalau kita tengok apa yang Allah ataupun Nabi janji, syurga. Kita nampak macam mudah, sebenarnya susah. Sebab ibadat kita atas keikhlasan. Itu. Jadi tak nak, kita buat apa yang Allah suruh dan kita cuba dapat apa yang Allah nak. Itu. Kita dalam tasawuf dah. Itu. Seterusnya. Dan disunatkan ketika taswib. Jadi taswib ni yang kita baca ketika azan subuh tadi. Disebut salatu khairum minan naum. Dan disunatkan ketika taswib. Dijawab dengan maksudnya kamu telah berkata benar. Sadaqta wa barta. Ini sadaqta. Itu boleh bila mana azan subuh. Bila mana dan disunatkan ketika taswib yang ni as-salatu khairum minan naum. Nak jawab apa kat situ? Kemudian kat sini kalau kita tengok dulu ada dah tulis yang telah lepas. Sadaqta. Kamu telah berkata benar melalui seruan kamu kepada ketaatan dan ia lebih baik daripada tidur. Ni yang mana ada jawab yang panjang. Nanti dia ada bagi untuk sembahyang subuh. Kat sini baru dia sebut tentang azan, muazzin sunat as-salatu khairum minan naum. Kan? Untuk orang yang menjawab azan, sadaqta wa barta. Sadaqta pun boleh juga. Dan kamu juga menjadi seorang yang berbuat kebaikan. Ini jawapan, ini doa dia. Doa dalam kitab kita dalam bahasa Melayu, dia tak ada dalam bahasa Arab. Dia terjemahkan terus doa tu daripada bahasa Arab. Nanti kita akan tengok dia punya jawab, tak silap Ustaz ada. Dia punya doa tu. Sadaqta pun boleh juga, sadaqta pun boleh juga. Yang ke-13. Disunatkan bagi sunat-sunat azan, kata sunat-sunat azan lagi. Berdoa dan berselawat ke atas Nabi SAW selepas azan. Apabila azan selesai dilaungkan, Bilal muazzin dan orang yang mendengarnya disunatkan berselawat ke atas Nabi SAW. Dan doa untuk baginda dengan doa yang diajar dan diambil dari Rasulullah SAW. Yang selalu kita doa, tu semuanya daripada apa yang Nabi ajar pada kita. Sini ada hadis. Imam Muslim, Sahih Muslim. Dan lainnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr ini sahabat Nabi, bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda. Dia dengar Nabi bersabda. Nabi kata, apabila kamu mendengar muazzin, yakni Bilal melaungkan azan, maka sebutlah sebagaimana yang diucapkan. Kemudian berselawatlah ke atasku. Jawab azan tadi. Nabi suruh kita jawab azan. Kemudian Nabi kata berselawatlah ke atasku. Sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali. Yang ini ke mana kalau kita selawat dan salam,
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad, maka Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Yakni bermakna selawat itu adalah memberi rahmat kepada kita. Kemudian mintalah kepada Allah supaya aku ditempatkan di satu tempat yang bernama Al-Wasilah. Nabi minta kita semua doa supaya Nabi diletakkan di tempat yang paling tinggi di syurga. Itu namanya Al-Wasilah, tempat kedudukan Nabi itu. Iaitu satu tempat yang dan kedudukan dalam syurga. Al-Wasilah ni adalah satu tempat dan kedudukan dalam syurga. Nabi suruh kita doa supaya Nabi ditempatkan di tempat wasilah, nama tu. Ia tidak layak untuk diduduki melainkan untuk seorang hamba. Tempat tu hanya seorang hamba yang boleh duduk. Daripada hamba-hamba Allah. Tempat yang tertinggi. Kenapa Nabi nak duduk tempat itu sangat? Ada jawabnya bawah ni. Dan aku berharap, Nabi kata, akulah hamba yang mendapat kelebihan tersebut. Yang Nabi berharap, kata Nabi, memang Nabi lah duduk di tempat itu sebenarnya, Rasulullah. Tapi Nabi kata, aku berharap aku duduk di tempat tersebut yang bernama wasilah di dalam syurga itu. Oleh itu, sesiapa yang memohon kepada Allah supaya aku ditempatkan di tempat tersebut, yang kita ni mohon supaya Nabi doa, kita doa pada Nabi supaya duduk di tempat nama wasilah. Siapa yang memohon? Ini kita yang mendengar azan dan kita baca doa selepas azan tu. Kita mohon pada Allah supaya Nabi duduk di tempat yang nama wasilah. Kata. Oleh itu, sesiapa yang memohon kepada Allah supaya aku ditempatkan di tempat tersebut, nescaya dia berhak dan wajib mendapat syafaatku. Nabi kata dia berhak. Hak kita. Kita boleh tuntut pada Rasulullah di akhirat kelak. Dan Nabi kata wajib. Dan kita wajib mendapat syafaat Nabi SAW. Kalau ikutkan berapa orang yang jawab azan ni? Orang yang dipilih Allah. Kalau kat rumah rasa dapat jawab azan tak rasanya? Kat rumah. Kalau sibuk sangat. Kat masjid dia baik sikit. Datang masjid kita baik sikit. Kat rumah kadang tak lalai benda-benda tu. Kalau boleh selalu istiqamah lagi bagus. Tu sudah tentu orang yang beriman yang menjawab azan. Biasanya orang yang jawab azan ni orang yang semayang lah. Orang yang tak semayang ni jarang jawab azan. Dia semayang untuk nak jawab azan macam mana? Kan? Yang ni kata. Maknanya orang yang berjawab azan kemudian ada doa pada Nabi. Ini doa pada Nabi dah. Doa selepas azan, bukan sekali jawab azan tadi lah. Doa selepas azan ni Nabi, mana kita mohon pada Allah supaya Nabi dapatkan nama wasilah. Kan? Yang mana siapa yang mendoakan kepada Nabi dapat tempat itu, maka wajib dan berhak, itu adalah hak kita untuk mendapat syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Syurga ada berapa? Syurga 4. Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Lagi? Jannatul apa selalu lagi? Firdaus, Ma'wa, Naim. Dia semua ada ni dalam Quran 4. Pintu ada 8 pintu. Kalau kita baca surah Rahman, orang yang beriman dan takut pada Allah dia dapat 2 syurga. 2 syurga dia dapat. Syurga salah satunya daripada emas dan salah satu daripada perak. Dia punya peralatan di dalamnya. Itu hiasan. Jadi kalau kita baca surah Rahman kita tahu. Orang yang takut pada Allah, yang kenalkan, yang dikata Allah, makam Allah itu sebagai makam Tuhan, dan kita ni makam hamba, maka dia layak mendapat 2 syurga. Kadang-kadang 4 syurga dia masuk 2 syurga. Dia boleh masuk 2 syurga. Yang kita tahu kita satu je syurga. Kita nak pilih satu je. Kalau kita tengok tafsir surah Rahman balik, kita baca surah Rahman tadabbur, kita boleh dapat 2 syurga masuk. 2 syurga. Jadi kat sinilah kita sambung untuk kat sini. Macam mana doa yang betul? Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdoa ketika mendengar seruan azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasi. Tambah nun lah, bagi 2 dia masal. Tak tambah nun tak apa pun. Betul juga maksudnya, tapi kaedah bahasa Arab.
Muhammadal wasi boleh juga. Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi juga. Dan ladzi pun boleh juga. Wa'adtah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah ya Tuhanku, inilah seruan azan. Dakwah ni seruan azan tammah, yang sempurna. Wassalatil qa'imah, dan sembahyang yang akan didirikan. Solat ni solat lah, qa'imah ni dirikan. Ati Muhammadan, dikurniakanlah Muhammadan, ini kepada penghulu kami, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-wasilah, ini tempat yang tinggi itu. Yang tempat kita nak doakan Nabi dapat satu tempat di syurga bernama wasilah. Satu orang hamba yang boleh duduk, itu selayaknya bagi Rasulullah. Kita minta itu. Ati Muhammad wasilah, tempat yang nama wasilah. Boleh juga kalau kita nak jawab sampai situ saja. Cukup sampai situ kalau nak dapatkan dia punya doa tu. Kemudian wal fadilah, dan kelebihan. Kelebihan ni apa maksudnya? Maksud kelebihan ialah martabat dan kelebihan mengatasi sekalian makhluk. Iaitu Rasulullah lah yang selayaknya. Seruan azan yang sempurna tadi maksudnya adalah mengesahkan Allah yang tidak ada penyelewengan padanya. Yang ini ada bawah tu ada nota kaki, dia highlight warna-warna hitam tu. Kemudian wa ba'athu, ba'ath ni dan, wa tu dan, ba'ath ni bangkitkanlah. Hu siapa? Nabi tadi, baginda. Maqaman, di tempat yang maqaman ni tempat, maqam ni tempat, mahmuda, yang terpuji. Allazi, yang sebagaimana yang wa'ad. Wa'ad ni telah engkau janji. Tah, ha tu kembali pada Nabi. Hu, wa'ad, hu, wa'adtah, wa'adtah. Hu tu kepada Nabi, sebagaimana yang telah engkau janjikan kepadanya. Itu Nabi tadi. Itu maksudnya. Kalau kita nak cepat, kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilah, cukup. Wal fadilah, cukup. Yang penting kalau nak tambah lagi, wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adtah, dan bangkitlah baginda di tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Itu penambahan panjang. Sampai wasilah tu kita doa pada Nabi cukup dah sebenarnya. Itu kalau nak pendek lah, tak panjang. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Itu tak, tu yang lain, tambahan lain. Ada banyak riwayat. Kemudian maksud yang telah engkau janjikan ialah sebagaimana dalam firman-Nya yang bermaksud. Maksudnya Allah kata, Allah janjikan pada Nabi tempat yang tinggi ni dalam surah Isra ada. Dia ada rujuk lagi surah Isra. Asa rabbuka, apa dia punya ayat dia dalam Quran. Semoga dibangkitkan kamu oleh Tuhanmu di tempat yang terpuji. Ini Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan kita minta Allah tempatkan Nabi yang tempat nama wasilah dan tempat yang terpuji. Terpuji, apa, tempat yang terpuji di kalangan makhluk hamba Allah ini. Itu Rasulullah. Maka lepas ini kita tahulah dia punya fadilat dia sangat besar. Bukan kita boleh mendapat syafaat saja, maka Rasulullah menjamin kita berhak dan wajib. Bila kata berhak, itu adalah hak kita. Kita boleh tuntut pada Rasulullah di akhirat kelak. Nabi kata berhak, jawab azan je. Jawab apa? Doa selepas azan. Doa selepas azan. Berhak. Itu maknanya bukan sekadar boleh Nabi bagi ke tak boleh, maka Nabi akan bagi. Janji Nabi. Okey, seterusnya. Muazzin, yang ini Bilal, hendaklah mengucapkan selawat ke atas Nabi SAW dan berdoa untuknya dengan suara yang rendah berbanding dengan suara azan serta berasingan daripadanya. Selesaikan azan dulu, jawab azan boleh. Jawab dengan suara yang rendah. Ini dilakukan supaya selawat dan doa tersebut tidak disangka daripada lafaz-lafaz azan. Supaya doa yang oleh muazzin tadi tak dicampur adukkan oleh azan tadi. Azan satu hal yang lain, doa tu lain. Seterusnya kita masuk iqamah. Masuk sikit.
Iqamah juga seperti azan tetapi mempunyai sedikit perbezaan. Iqamah, qomat lah, kita panggil qomat. Iqamah, maksud iqamah ni adalah berdiri. Qama maknanya berdiri. Satu, ni iqamah. Apa tu iqamah? Lafaz azan diulang 2 kali, sedangkan iqamah hanya disebut sekali. Betul tak? Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya salah, hayya alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau azan 2 kali, qamah 1 kali lafaznya. Dalilnya ialah hadis Anas radhiyallahu anhu di sisi Al-Bukhari, daripada Anas bin Malik. Mana hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Bila telah diperintahkan supaya menggenapkan azan, ini menyebut 2 kali. Nabi suruh Bilal azan sebanyak 2 kali lafaz, dan mengganjilkan iqamah, menyebut sekali kecuali lafaz qad qamatis salah. Qad qamatis salah saja Nabi ajar Bilal supaya sebut 2 kali. Sembahyang yang akan didirikan itu qad qamatis salah, qad qamatis salah. 2 kali. Yang lain 1 kali. Ia disebut 2 kali, itu saja. Kena Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allah Akbar 1 kali juga. Kalau azan Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2, 4. Kira 1 1. Ni sekali, semua sekali. Qad qamatis salah 1 kali. 2 kali. Kalau qamatis salah 2 kali, yang lain semua 1 kali. Lafaz iqamah yang sempurna ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maksudnya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku juga bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Marilah sembahyang, marilah bersembahyang, marilah menuju kejayaan. Sembahyang akan didirikan, sembahyang akan didirikan. Qad qamatis salah tadi. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Itu lafaz iqamat. Cek balik betul tak? Betul. Dan maksud dia betul. Lafaz ini telah sabit dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Banyak riwayat lain, bukan satu jalur sahaja. Okey, yang kedua sikit. Habiskan terus iqamah ni. 3 je, tak banyak. Azan dilakukan dengan perlahan-lahan sementara iqamah disebut dengan cepat. Azan ni jangan cepat tau. Kadang-kadang azan ini ada 4 muazzin. Yang ni kita tahu dia cepat. Kalau kita dengar kat setengah ni sekarang ni, kalau dulu mungkin naik kenderaan unta ataupun jalan kaki jauh, kan nak azan dia sahabat banyak siap awal. Kita naik kereta, naik motor, dengar azan cepat, kadang-kadang nak siap dah habis azan, tak sempat nak siap, habis azan dulu. Sampai masjid orang nak sembahyang dah. Itu. Lepas tu muazzin ni kalau boleh, yang kita dah belajar sunat azan tu kena lambat, biar panjang harakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dapat panjang, tarik lagi, biar dia lambat, rehat jap. Iqamah laju, memang iqamah kena laju, cepat. Azan dilakukan dengan perlahan-lahan sementara iqamah disebut dengan cepat. Ini kerana azan adalah untuk orang yang tidak ada di tempat tersebut. Orang yang tak ada kat tempat tersebut, kita nak panggil, nak berkumpul kat tempat tu, nak kumpul kat dalam masjid tu. Oleh itu sebutan secara tartil adalah lebih baik azan. Azan jangan laju, lambat. Nak tarik orang yang tak ada kat tempat tu, panggil datang. Announcement. Panggil, nak suruh daripada rumah datang ke masjid. Tapi kalau iqamah, manakala iqamah dilafazkan setelah orang yang ingin sembahyang semua dah kumpul, dah ada dah. Tak perlu lambat lah. Tak perlu lambat, cepat. Sebab nak pergi ke depan je pun nak sembahyang, kan?
Manakala iqamah dilafazkan adalah setelah orang yang ingin sembahyang hadir berkumpul di tempat azan. Manakala iqamah dilafazkan setelah orang yang ingin sembahyang tadi kan dah hadir berkumpul di tempat azan. Mana semua orang yang kita panggil lepas azan tu dah datang lah. Kan dah datang ada. Semua dah berkumpul. Jadi iqamah ni nak panggil nak sembahyang lah. Dari belakang ke mana? Dekat. Kalau azan tadi lambat sebab jauh. Kalau dulu lagi lah. Dulu. Sebab tu kalau kita tengok kenapa orang buat tarhim. Kenapa orang dulu dia buat bacaan macam Quran sebelum tu. Untuk tarik orang daripada rumah nak datang jauh. Dulu naik basikal, naik motor. Sebelum azan baca. Maknanya sedia lah datang. Kalau azan tak sempat lah nak panggil. Sekarang ni azan orang naik kereta, naik motor, laju boleh datang. Dari sana lorong. Bayangkan kalau kita duduk kat rumah kita sekarang nak datang azan sekarang ni, Pak Din azan, siapa yang duduk jauh? Cikgu lah duduk sabi kat sini kan. Rasa nak jalan kaki jauh lah. Sampai pukul apa? Dan nak kalau azan nak semayang, dan lagi kot Haji Kamil kat sana tu dan nak azan, Pak Din azan dengar nak main sini, sampai tak semayang berpeluh-peluh sampai dah rakaat kedua dah. Tak dan. Sebab tu orang dulu dia pandai. Orang naik basikal jalan kaki dulu. Sebab tu dia buat tarhim. Dia buat baca-bacaan Quran sebelum semayang. Kan? Untuk mudahkan orang datang. Itu kita naik kereta motor cepat dah, tak ada masalah. Itu kita tak kisah apa orang. Lain ni tak boleh, benda-benda tu tak boleh bid'ah. Ononnya bid'ah lah kata. Tak boleh, tak buat. Orang buat, orang dulu lama buat ada tujuan dia. Bukan saja-saja buat. Kan? Sekarang ni kita naik motor je lah. Tak rasa nikmat kesusahan dulu. Kita tak rasa macam dulu. Kan? Naik motor, naik kereta, cepat sampai. Jadi sebab tu kalau azan, lambat, tartil. Kalau iqamah, cepat. Sebab orang dah berkumpul. Untuk laksanakan azan, maka iqamah untuk. Oleh itu, sebutan dengan cepat adalah lebih sesuai. Iqamah. Okey, last, ketiga. Sesiapa yang meninggalkan banyak sembahyang dan ingin mengqadhakannya. Iqamah betul lah. Sesiapa yang meninggalkan banyak sembahyang, orang yang pernah tinggal sembahyang fardu dan ingin mengqadhakannya, nak qadha sembahyang, maka dia hanya perlu azan untuk sembahyang pertama sahaja. Sembahyang untuk qadha yang pertama sahaja dia azan. Kemudian didirikan semua sembahyang qadha yang lain tanpa diazankan pada setiap kali hendak didirikan. Contoh dia nak qadha 5 sembahyang. Ini ada 2 bentuk. Lepas sembahyang subuh dia sembahyang qadha subuh. Lepas zuhur dia sembahyang qadha zuhur dulu dah tinggal. Lepas asar dia sembahyang qadha asar. Lepas maghrib sembahyang qadha maghrib. Lepas isyak dia sembahyang qadha isyak. Dalam satu hari itu dia dituntut untuk azan, gantikan sembahyang qadha tu pada azan qadha subuh saja. Pertama. Adapun zuhur, asar, maghrib, isyak tak perlu dah azan. Maka iqamat sahaja. Itu. Adapun dia nak gantikan sekaligus. Habis isyak sekali dia ganti subuh, dia ganti zuhur dulu, asar, maghrib, isyak. 5. Dia ganti terus. Yang pertama disunat pada dia azan secara perlahan. Untuk yang seterusnya dia hanya iqamat sahaja. Sembahyang yang seterusnya. Ini ulama dia membahaskan tentang sunat, perkara sunat. Kalau kita nak kumpul kepada pahala sunat tadi. Jadi qadha ni, ini tentang qadha lah, ada beberapa soalan yang orang tanya pada Ustaz. Macam mana kita nak qadha sembahyang ni, boleh tak kita nak qadha yang dulu yang kita sembahyang tertinggal ataupun sembahyang kita tak sempurna, cacat. Itu dia panggil, kalau qadha untuk kita dah sembahyang dulu tapi sembahyang kita agak laju, agak tak berapa elok, itu dia panggil i'adah. Kita menyempurnakan apa yang kurang dengan niat qadha. Satu lagi untuk orang yang qadha betul-betul tinggal sembahyang, dia kena tahu jumlah ada berapa. Anggaran. 1 tahun dia tinggal. Bukan semua sembahyang dia tinggal, waktu tak sempat sahaja dia tinggal. Zuhur dengan asar, tetapkan zuhur dengan asar. Kira macam mana zuhur dengan asar tu hari bekerja. 1 hari zuhur asar dia selesai, dia sembahyang. Zuhur dengan asar waktu kerja sahaja dia tinggal. Maka dia kira betul-betul, kalkulate balik betul-betul. Tak pandai matematik, cari cikgu matematik.
Untuk kira sembahyang tadi, agak-agak anggaran yang lebih tepat untuk digantikan. Dia tak boleh kita qada ni bila mana nak qada sembahyang yang kita tinggal betul-betul tak tahu jumlah ni. Nak bayar hutang kat orang. Aku ada hutang dengan hang. Kata. Orang tu kata, okey lah, boleh lah, nak bayar lah. Berapa nak bayar aku? Tak tahulah berapa banyak aku nak bayar. Tak tahu. Macam mana nak bayar? Macam tu juga dengan qada sembahyang. Tetapkan dulu. Ingat, kalau setahun kita tinggal, berapa waktu? Bila? Waktu kerja sahaja ke? Waktu cuti pun tinggal juga. Ke semua tinggal sekali? Itu kadarnya. Kita nak ingat berapa. Kena ada kadar. Tetapkan kadar. Okey, seterusnya. Sikit lagi. Last. Maka dia hanya perlu azan untuk sembahyang pertama sahaja. Kemudian didirikan semua sembahyang qada yang lain tanpa diazankan pada setiap kali hendak didirikan. Maknanya, manakala iqamah dilakukan pada setiap kali sembahyang didirikan. Tapi kalau kita jamak takhir ke jamak takdim, sunat iqamat. Sembahyang fardu disunat iqamat dengan azan. Tapi kalau isu yang mana berkaitan dengan qada yang banyak, azan sekali untuk satu hari itu. Kemudian yang lain iqamat. Ini sunat lah, bukan wajib. Sunat. Dalilnya ialah Nabi SAW telah menghimpunkan antara maghrib dan isyak di Muzdalifah. Ini jamak yang dikata dibolehkan. Itu pada waktu haji di Muzdalifah. Dengan satu azan dan 2 kali iqamah. Nabi ajar. Dan hadis sahih Muslim 1218. Dan insyaAllah pada bulan yang akan datang, kita masuk syarat-syarat iqamah. Sunat iqamah. Waktu barulah kita akan masuk tajuk besar, syarat sah sembahyang. Itu. InsyaAllah kita sambung pada hari yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fusha wa mutamahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.